kerana sikap tak toleran tu, kemudiannya ada wujud di kalangan orang Kristian, khususnya pada abad-abad ke-9, abad ke-20 ni. Mereka cuba untuk mengemukakan satu bentuk teologi yang boleh meraihkan semua agama. Itu. Dia latar dia, kalau nak cerita latar sejarah panjang. Kemudian ada juga pluralism yang merupakan reaksi terhadap secularism. Oleh kerana secularism menolak yang kudus dan mengangkat yang duniawi. Lalu muncul apa yang disebut traditionalism ataupun perennial philosophy yang dikemukakan oleh Frishop Shawn, Rini Gunon sebelumnya, Frishop Shawn, kemudian di kalangan orang Islam yang menganutnya itu adalah Syed Hussein Nas. Ada juga syncretism, tadi saya sebut tentang Sikh tadi. Satu bentuk lagi syncretism adalah ajaran din ilahi yang dibawa oleh Akbar Khan, seorang raja daripada Empire Mughal yang oleh orang-orang barat dipanggil Akbar the Great, Akbar yang agung. Dia berkahwin dengan seorang Hindu daripada keturunan Rajput dan tak mengubah agama isterinya itu, dan dia seorang yang sangat cenderung pada falsafah dan juga cenderung untuk melakukan dialog antara agama, dan dia selalu mengadakan dialog dipanggil ibadat khana. Ibadat khana, daripada situ muncul apa yang disebut din ilahi, agama yang sinkretik, makna menggabungkan semua agama yang ada. Majusinya, Islamnya, Kristiannya, Yahudi mungkin, Hindu, Buddha, Jain dan sebagainya. Baik. Jadi dalam konteks yang kita lihat tadi, jadi pluralisme agama ni sebenarnya adalah suatu fenomena yang berlaku dalam agama Kristian sebenarnya. Dia satu fenomena yang berlaku dalam agama Kristian. Pluralisme agama adalah natijah bagi usaha mewujudkan sandaran teologi ataupun sandaran akidah bagi mewujudkan toleransi antara umat Kristian dengan bukan Kristian. Jadi macam mana nak wujudkan toleransi? Jadi dia perlu kepada sandaran akidah. Kalau kita nak sentuh dalam konteks demokrasi liberal, jadi hari ini kita faham demokrasi itu undi aja. Pergi pilihan raya aja. Okey, itu sahaja. Terlalu sempit pemahaman kita terhadap demokrasi. Jadi saya ambil satu contoh dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh RAND Corporation berjudul Building Moderate Muslim Network. Kita nak lihat bagaimana demokrasi liberal sangat mendukung pluralisme agama untuk dijadikan sebagai faham teologi yang mendukung semangat demokrasi tadi tu. Saya petik daripada buku tadi tu, Building Moderate Muslim Network, terbitan tahun 2007. Whether a political philosophy derives from Western or Quranic sources to be considered democratic, it must unequivocally support pluralism and internationally recognized human rights. Support for democracy implies opposition to concepts of the Islamic State. Maknanya perlembagaan kita tu against sebenarnya dengan demokrasi liberal. Maknanya sebagai, kalau kita yang dikatakan sebagai pendukung, kalau seorang itu nak mendukung demokrasi liberal, pertama-tama sekali dia kena dengan jelas mendukung pluralism. Pluralism dalam sama ada agama. Means when you dokong pluralism, means you tak boleh kata agama Islam lebih baik daripada agama lain. That is not pluralism. Bila pluralism means semua agama samalah, kan? Agama Melayu, orang Melayu mempunyai hak-hak istimewa berbanding dengan bangsa-bangsa lain. Itu tidak pluralism. That's why kalau kita tengok ada setengah-setengah orang ahli-ahli politik kita yang sangat cenderung liberal, tak perlu saya sebut nama, dia memang ke arah itu. Ke arah nak menyamaratakan, kemudian ke arah membongkar balik undang-undang, apa dia kata, undang-undang yang kuno, arkaik, contohnya. Arkaik. Kerana ada unsur-unsur ni. Dia perlu support ataupun perlu mendukung apa yang disebut internationally recognized human rights, makna hak asasi manusia yang diiktiraf secara antarabangsa melalui PBB dan sebagainya lah. Dan sekali lagi disebut sini, support for democracy implies opposition to concept of the Islamic State. Dalam muka surat 66, buku yang diterbitkan oleh Building Moderate, diterbitkan oleh RAND Corporation. Saya nak sentuh sikit tentang RAND Corporation. RAND Corporation ni saya tengok ada banyak terbitan, tapi ada beberapa terbitan yang saya ingat dia sangat berkait. Pertama dulu dia terbitkan tentang Islam and Civil Democratic Society. Kemudian yang kedua dia terbitkan Building Moderate Muslim Network. Moderate ni bukan, jangan kita faham konsep wasatiyah yang biasa disebut dalam Islam. Moderate apa yang difahami oleh demokrasi oleh barat. Kemudian yang ketiga sekali yang sekarang ini yang diterbitkan tahun 2010 atau 2011. Ada satu lagi terbitan judulnya ialah De-Radicalizing Islamist Extremist. Itu dia punya strategi. Jadi RAND Corporation ini sebagai suatu badan pemikir yang bekerja untuk pertahanan Amerika lah. Jadi kita faham kalau latar dia pertahanan Amerika. Jadi apa sahaja kajian tentang Islam sangat bermanfaat untuk hegemoni Amerika Syarikat lah. Baik, ini kita nak sentuh. Ada satu lagi tokoh
yang berkait dengan pluralisme agama. Sering tokoh ini diangkat bila kita bicara tentang pluralisme agama ialah John Hicks. Pluralisme agama yang dianjurkan oleh John Hicks ni dia ada kaitan dengan satu doktrin dalam agama Kristian yang disebut sebagai doktrin salvation ataupun doktrin keselamatan. Jadi doktrin keselamatan ni dia ada hubungan dengan konsep dosa warisan. Kalau siapa yang biasa dengan teologi Kristian, jadi ada sesuatu yang disebut sebagai dosa warisan. Kita tahu dalam Quran pun ada sebut, dalam Bible pun ada sebut bahawa Nabi Adam dan Sayyidatina Hawa makan buah larangan di syurga dan kemudian dibuang ke dunia, dan akibat itu dia berdosa dan dosanya diwarisi oleh anak keturunannya sampailah ke akhir zaman. Dan Nabi Isa itu diutus untuk mengorbankan dirinya menebus dosa. Bagi kita dalam agama Kristian katanya, kalau sekiranya nak bebas daripada dosa warisan tadi itu, perlu beriman dengan Nabi Isa sebagai Yesus Kristus, sebagai Son of God yang menebuskan dosa tadi itu, dengan iman dan juga dengan dibaptiskan. Baik, itu konsep keselamatan dalam agama Kristian. John Hicks dia membahagikan kepada tiga aliran ataupun tiga pandangan yang saling bertentangan. Satu yang disebut sebagai exclusivism, iaitu hanya mereka yang beriman, iaitu yang Kristian yang dapat ke syurga. Jadi exclusivism mengatakan siapa yang Kristian saja yang dapat ke syurga. Inklusivism pula mengatakan agama-agama lain di luar Kristian juga dapat dikurniai dengan rahmat dari Allah dan dapat diselamatkan, iaitu masuk ke syurga. Namun pemenuhan keselamatan hanya dalam Yesus Kristus. Maknanya dengan Yesus Kristus juga. Tetapi John Hicks bawa satu lagi aliran yang lebih radikal daripada inklusivism, iaitu tiada satu agama pun yang tunggal dan eksklusif untuk menjadi sumber kebenaran. Maknanya masing-masing boleh membawa penganutnya kepada keselamatan, kepada kebenaran. Kalau dalam masyarakat Islam, kalau kita lihat, nampaknya pluralism ini nampaknya sudah masuk dibawa oleh pemikir-pemikir liberal. Saya nampak bahawa ada unsur-unsur support ataupun sponsor daripada luar. Sebenarnya dia seiring dengan perjuangan demokrasi liberal itu sendiri. Maknanya demokrasi liberal, khususnya yang dibawa oleh Amerika Syarikat, dilihat sebagai sukar untuk masuk ke dalam orang Islam selagi orang Islam itu tidak diliberalkan dari sudut pandangannya. Baik, ada 3 dimensi liberalisasi yang cuba dilakukan. Pertama, liberalisasi dari sudut akidah dengan membawa pluralisme agama. Kemudian liberalisasi dari sudut syariah dengan membawa idea-idea ijtihad yang terbuka, siapa-siapa saja boleh ijtihad. Fiqh lintas agama contohnya, kahwin antara agama, bukan kahwin antara Islam dan ahli kitab saja, tapi apa agama saja pun tanpa perlu tukar agama. Kemudian yang ketiga, liberalisasi dari sudut pentafsiran Al-Quran menggunakan metod hermeneutik dan sebagainya lah. Dan sebenarnya bila kita nak cakap tentang pluralisme agama, saya minta saudara-saudara semua buka fikiran, jangan sangat duduk dalam kepompong politik ataupun kepompong parti. Kerana sebenarnya pluralisme agama ataupun kita kata kecenderungan untuk membawa liberalisme ini bukan baru wujud. Sebenarnya kalau kita lihat pada tahun 2007, tepatnya 9 September 2007, Marina Mahathir pernah buat apa yang disebut sebagai multi-phase prayer untuk kesihatan Dr. Mahathir Mohamad bersama-sama dengan IFC. Gambar ni sampai sekarang kita masih boleh tengok. Multi-phase prayer, anjuran Interfaith Council, IFC. IFC ni memang Cik Nasir pun tahulah, memang banyak membawa masalah dalam Islam ni. Dan di Malaysia ni saya tengok contohnya Profesor Osman Bakar, saya sebutkan nama ni sebagai academic stock lah. Maknanya dia ada tulis satu kertas kerja berjudul Exclusive and Inclusive Islam in the Quran, Implications for Muslim-Jewish Relations, yang diterbitkan dalam Journal of the Interdisciplinary Study of Monotheistic Religions, GISMO, bilangan 6 pada Mac 2011. Yang memang kalau kita lihat pada conclusion tu sangat cenderung kepada apa yang disebut sebagai inklusivism dan juga pluralism. Wallahualam. Kamu nampak sama, kamu jenguk buku dari jauh. Kamu nampak beza, kamu tengok cetek. Kamu nampak hanya nama, kerana si ular sudah bikin kamu leka. Kita sudah lupa, hanya satu pereka. Kita sudah lupa, boleh makan satu meja hingga kisah benar. Kita gelar cereka, kita lupa, kita hanya ingat kami dan mereka.